Salam sejahtera, saya Fidelia Anna Fredrik merupakan Ketua Kumpulan bagi Projek Kumpulan Pengenalan kepada Sains Politik. Rakan sekumpulan saya terdiri daripada Goh Singyi, Eva Sintiana anak Nais, Madeline anak David, Elizabeth anak Ringkai, dan Nur Atika Izzati binti Razali. Tajuk yang telah kami pilih adalah Konflik Uyghur di Xinjiang, China. Saya akan membentangkan pengenalan bagi peristiwa konflik yang telah berlaku antara kaum Uyghur dengan juga China di Xinjiang, China. Pada abad ke-7, terdapat umat Islam telah berhijrah ke Xinjiang untuk penyebaran agama Islam di negara Xinjiang tersebut. Kaum Uyghur adalah umat Islam yang berbahasa Turki yang kebanyakannya daripada rantau Asia Tengah. Penyebaran agama Islam ini telah ditentang oleh Presiden di China. Dan ini juga telah mengakibatkan berlakunya konflik terhadap kaum Uyghur. Antara konflik yang telah berlaku adalah rusuhan Urumqi ini antara kaum Uyghur dan juga China. Rusuhan ini telah mengakibatkan berperang antara satu sama lain dan juga mengakibatkan harta benda telah rosak. Selain itu, konflik yang telah berlaku adalah konflik kapas di Xinjiang, China. Konflik kapas ini telah berlaku antara kaum Uyghur dan juga masyarakat China. Peristiwa politik dan keadaan di Xinjiang. Konflik Xinjiang yang paling familiar adalah rusuhan Urumqi Julai. Rusuhan ini bermula pada 5 Julai 2009 tahun di Urumqi, Xinjiang di barat laut China. Rusuhan ini tercetus kerana ketidakpuas hati terhadap kerajaan pusat China yang mengendalikan kematian buat pekerja Uyghur di wilayah Guangdong. Bagi latar belakang peristiwa ini, terdapat konflik etnik di Xinjiang. Republik Rakyat China menjadi tuan rumah penghijrahan mempengerusikan berjuta-juta orang Han ke Xinjiang. Uyghur tidak puas hati dengan larangan pemerintah terhadap undang-undang Islam dan kebebasan pergerakan. Han juga tidak puas hati dengan perlakuan pemerintah tidak adil terhadap Uyghur. Oleh kerana pertikaian dalam perbezaan kebudayaan, etnik dan agama di antara Uyghur dan Han, akhirnya berlaku demonstrasi. Kerusuhan dimulai pada demonstrasi di jalanan setelah pembunuhan 2 orang pekerja Uyghur oleh etnik Han dalam satu pertandingan antara para pekerja Bulgaria dan Han pada 25 Jun dan pertukar menjadi kejam. Pembunuhan di Guangdong berpunca apabila berlaku gangguan seksual terhadap pekerja wanita oleh rakan sejawatan Uyghur dan kabar angin bahawa ada lelaki Uyghur yang merogoh wanita Han di sebuah kilang sabun. Semasa peristiwa, demonstrasi bermula pada 5 Julai. Tujuan adalah menentang sebarang diskriminasi berhubung insiden sabun. Konfrontasi antara 3,000 penunjuk perasaan Uyghur dengan polis menyebabkan rusuhan ini semakin serius. Etnik Uyghur menyerang polis dan Han. Mereka bersenjatakan kayu, banton dan pisau dan saling menyerang dalam rusuhan tersebut. Akhirnya, 1,500 orang telah ditangkap sebagai tindak balas kepada rusuhan tersebut. Peristiwa rusuhan ini mengakibatkan banyak kesan. Sebagai contoh, 267 bas rosak, kekurangan pengangkutan dan perkhidmatan internet telefon antarabangsa diterapkan. Rakyat hidup dalam ketakutan, industri pelancongan dan ekonomi juga menurun. Konflik kapas di Xinjiang. Peristiwa ini berlaku pada 24 Mac tahun 2021. Konflik ini dijadikan kerana syarikat fashion Sweden H&M mengatakan bahawa ia tidak mahu bekerjasama dengan produk sumber atau bahan mentah dari mana-mana kilang pembuatan pakaian dari Xinjiang. Dan konflik ini berpunca daripada terdapat kumpulan hak asasi mengatakan bahawa masyarakat Uyghur minoriti Muslim di Xinjiang dianiaya dan direkrut untuk kerja paksa. Kemarahan kerajaan China apabila negara-negara barat mula mengenakan sekatan terhadap pegawai kerajaan China khasnya dari Xinjiang. Banyak jenama fashion dunia disyaki secara tidak langsung menggunakan produk kapas dari Xinjiang yang terletak di sebelah barat China. Perentangan terhadap H&M pula ialah artis-artis China menamatkan kerjasama dengan jenama-jenama yang terlibat dalam konflik ini. Jenama-jenama fashion dari barat juga lenyap dalam platform e-dagang popular di China seperti Alibaba, Groups, Tmall dan JD.com. Ini termasuk pelbagai aplikasi e-hailing di negara itu.
Dan kesan daripada konflik ini ialah aktiviti perniagaan yang bekerjasama dengan organisasi BCI di China telah terjejas. Terdapat 200 lebih jenama telah terjejas dalam memboikot barangan asing China, namun kebanyakannya mempunyai perhubungan perdagangan dengan BCI. Terdapat dua sisi antara konflik kapas dengan tindak balas negara lain iaitu menyokong dan juga memboikot. Akibat daripada kesan politik ini, saham jenama H&M dan BCI juga terjejas dan berada dalam keadaan menurun. Xinjiang mempunyai kerajaan nasionalis dan kerajaan komunisme. Kerajaan nasionalis melaksanakan dasar minority assimilation tetapi bukan bermaksud pemikiran pemimpin yang anti agama. Xinjiang juga merupakan kawasan yang mundur dan kucar-kacir pada zaman pemerintahan nasionalis. Gebina-gebina Cina iaitu Yan Shenzhen dan Qin Shuzhen bersikap tamak dan mementingkan diri sendiri. Seterusnya, keadaan ekonomi dan kewangan di Xinjiang adalah parah, pentadbiran tidak efisien serta berlaku penyelewengan birokrasi. Kegagalan pemimpin dalam memberi layanan yang sama rata membuatkan rakyat bersikap prejudis dan saling membenci antara satu sama lain. Kerajaan komunisme pula terbentuk pada 1 Oktober 1949. Kaum Uyghur tidak diberi kesamarataan yang setaraf dengan kaum Han. Beijing pula menjadikan kaum Uyghur sebagai buruh paksa tanpa gaji dan tidak dibenarkan terlibat dalam politik sama sekali. Mo Zedong memeterai beberapa perjanjian untuk memenangi hati umat Islam. Namun dasar ini telah berubah apabila komunisme bertapak di Xinjiang serta PKC ditubuhkan dan mencetuskan kebangkitan golongan radikal Uyghur. Akhir sekali, PKC juga mengawal kadar kelahiran dan menggalakkan migrasi besar-besaran oleh orang Han. Terdapat dua teori politik yang dapat dikesan dalam konflik Uyghur di Xinjiang, China. Antara teori tersebut ialah teori Marxism. Teori Marxism merupakan aliran pemikiran yang turun daripada pemikiran Karl Marx. Marxism berhubung rapat dengan manifestasinya iaitu komunisme. Misalnya, China berideologikan Marxism mazhab Mao Zedong dan bersistemkan komunisme. Hubungan antara pihak pemerintah komunis dengan Muslim Uyghur di Xinjiang jelas menggambarkan penolakan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim seluruhnya dengan pemerintah. Vladimir Lenin, yang merupakan seorang penyokong utama fahaman komunisme, telah menyatakan sains dan agama adalah konsep yang saling tidak bersesuaian. Masyarakat Muslim tidak dapat menerima fahaman komunisme yang cuba disebarkan oleh pemerintah dan menyebabkan mereka dianggap sebagai penentang dan pemberontak. Teori seterusnya ialah teori realism. Teori realism menganalisis negara sebagai unit utama sama ada dalam membincangkan isu domestik dan antarabangsa. Teori tersebut menekankan kuasa untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Pandangan realism dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang, China. Pada tahun 1950 sehingga tahun 1990, kerajaan China di Xinjiang telah mendirikan daerah autonomi dan terdapat etnik Han berpindah ke wilayah Xinjiang. Populasi Han terus berkembang dan mengalahkan etnik Uyghur dan membuatkan etnik tersebut melakukan protes terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh kerajaan China. Pada tahun 2017, kerajaan Xinjiang telah menyetujui undang-undang anti-ekstremisme yang merangkumi larangan untuk wanita memakai hijab dan lelaki untuk memanjangkan janggut di mata umum. Berdasarkan penelitian kerja khusus ini, kita boleh mendapati bahawa umat Islam Uyghur ditempatkan di kem konsentrasi di Xinjiang, China, di mana pemerintah China telah mensasarkan umat Islam melalui kempen penyiksaan pengawasan dan tiada hak untuk memperhatikan agama mereka. China mendakwa bahawa negara mereka ingin membina sebuah masyarakat yang harmoni, namun ia tidak kelihatan sedemikian kerana masyarakat Islam Uyghur distereotipkan sebagai kumpulan pemisah, pengganas dan ekstremis oleh negara China. Antara itu, isu penindasan umat Islam Uyghur di China banyak mempengaruhi tahap kesedaran politik dan kehidupan masyarakat. Amerika Syarikat adalah antara beberapa negara yang berani menuduh China melakukan pembunuhan beramai dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penindasan terhadap umat Islam Uyghur. Amerika Syarikat telah bertindak menyikat pelbagai produk China yang dihasilkan oleh buruh paksa di wilayah Xinjiang. Secara kesimpulannya,
China telah membuktikan pendekatan pragmatiknya dalam hal masalah strategis dan ekonomi mereka melalui pemikiran komunisme terhadap agama. Sekurang-kurangnya kita dapat memahami pandangan pihak pemerintah China terhadap masyarakat Islam. Sedangkan pada masa yang sama, sudah tentu umat Islam Uyghur tidak akan bertolak ansur dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan kedudukan atau agama Islam. Krisis politik di Xinjiang sejauh ini adalah salah satu krisis yang paling parah dan teruk berlaku pada abad ke-21. Tindak balas Amerika Syarikat haruslah dicontohi oleh setiap negara, terutama sekali negara Malaysia, dalam membuat komitmen politik untuk menghentikan semua hubungan diplomatik termasuk perdagangan dengan kerajaan China agar masyarakat Islam Uyghur dapat memperoleh kedamaian hidup. Sekian, terima kasih.